Saya akan mendedahkan rahasia menakutkan tentang kekacang yang tidak akan diberitahu oleh hospital. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengelakkan dialisis buah pinggang yang lebih menakutkan daripada kanser. Izinkan saya berkongsi kisah Encik Rahim berusia 72 tahun yang datang ke klinik saya baru-baru ini. Encik Rahim terkenal sebagai juara kesehatan di kejiranannya. Beliau tidak pernah gagal mendaki bukit setiap pagi, dan seumur hidupnya beliau tidak pernah merokok atau minum alkohol. Terutamanya selepas menonton program kesehatan di TV yang mengatakan kekacang dapat membersihkan saluran darah, beliau mengisar badam dan kacang gajus dalam jumlah yang banyak setiap pagi untuk diminum. Beliau percaya itulah rahasia terbaik untuk menjaga kesehatan di hari tua. Namun, sejak kebelakangan ini, matanya mula bengkak setiap kali bangun tidur dan kakinya bengkak sembaba sehingga kesan getah stokin tidak hilang walaupun sudah malam. Encik Rahim menyangka ia hanya penurunan tenaga biasa akibat usia tua, tetapi keputusan pemeriksaan kesehatannya ibarat halilintar membela bumi. Bacaan kreatinin yang menunjukkan fungsi buah pinggang telah meningkat sehingga 1.5. Angka ini adalah isyarat sangat berbahaya yang bermaksud fungsi buah pinggangnya telah merosot hampir separuh. Encik Rahim menahan sebak dan berkata kepada saya, "Doktor, seumur hidup saya tidak pernah buat perkara yang merosakkan badan, malah saya makan makanan sehat lebih daripada orang lain. Kenapa buah pinggang saya jadi begini?" Tuan-tuan dan puan-puan, kisah Encik Rahim ini bukan masalah orang lain semata-mata. Jika Anda melihat statistik di Malaysia, Anda pasti terkejut. 1 daripada 10 rakyat Malaysia akan mengalami penyakit buah pinggang sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Masalahnya ialah buah pinggang adalah organ yang tidak akan memberikan sebarang rasa sakit atau gejala, sehinggalah ia rosak lebih daripada 70%. Ibarat pekerja rajin yang melakukan semua kerja rumah tanpa mengeluh, lalu tiba-tiba rebah buah pinggang rosak tanpa sebarang bunyi. Anda tidak boleh berasa lega hanya kerana Anda tidak berasa sakit sekarang. Buah pinggang adalah seperti penapis yang menapis sisa buangan dalam badan kita. Seperti mana rumah menjadi kucar-kacir jika paip di pangsapuri lama tersumbat, jika buah pinggang berhenti berfungsi, badan kita akan dipenuhi dengan toksin. Akhirnya, Anda mungkin terpaksa bergantung pada mesin seumur hidup untuk mencuci darah. Terutamanya apabila usia meningkat, kemampuan penapis ini semakin lemah secara semula jadi buah pinggang akan bertindak balas dengan sangat sensitif terhadap setiap makanan yang kita makan tanpa berfikir panjang. Jika Anda menantikan video hari ini, sila tekan butang suka, like sekarang, dan tinggalkan komen dengan perkataan fokus. Satu klik kecil daripada Anda amat bermakna untuk membantu maklumat penting ini sampai kepada lebih ramai warga emas. Baiklah, mari kita mulakan dengan serius. Apa yang bakal saya sampaikan ini bukan sekedar pengetahuan kesehatan biasa, tetapi peraturan kelangsungan hidup yang akan menentukan sisa hidup Anda. Jika laporan pemeriksaan kesehatan Anda menunjukkan bacaan kreatinin melebihi 1.3, Anda mesti membuang 3 jenis kekacang yang akan saya sebutkan ini dari meja makan Anda serta-merta. Bukan itu sahaja, keluarkan terus dari almari dapur dan jauhkan daripada diri Anda. Ini bukan soal menjimatkan wang, tetapi amaran terakhir untuk menghalang buah pinggang Anda yang berharga daripada rosak sepenahnya. Saya akan jelaskan satu persatu sebab yang mengejutkan mengapa kekacang ini menjadi racun kepada badan kita. Kekacang pertama yang perlu Anda jauhi serta-merta ialah kacang gajus cashew nut. Ramai warga emas sukakan teksturnya yang lembut, tetapi bagi mereka yang mempunyai fungsi buah pinggang yang lemah, kacang gajus ibarat bom jangka. Dalam 100 gram kacang gajus terdapat 660 mg kalium dan 593 mmm fosforus. Saya jelaskan mengapa angka ini menakutkan. Buah pinggang kita bertindak seperti pintu air empangan. Jika terdapat terlalu banyak kalium dalam badan, ia membuka pintu untuk mengeluarkannya. Dan jika kurang, ia menutup pintu untuk menyimpannya. Tetapi apabila fungsi buah pinggang lemah, pintu air ini rosak. Jika Anda terus makan kacang gajus yang penuh dengan kalium semasa pintu air rosak, kalium akan menumpuk dalam badan Anda sehingga tidak terkawal. Apabila keadaan hiperkalemia, kalium tinggi dalam darah.
Berlaku, otot badan akan menjadi lemah longlai dan boleh menyebabkan degupan jantung tidak sekata aritmia. Kandungan fosforus juga satu masalah. Fosforus yang tidak dapat dikeluarkan akan menumpuk dalam darah, mencuri kalsium daripada tulang kita, dan menjadikan dinding saluran darah keras seperti batu. Akhirnya, ini menjadi jalan pintas kepada penyumbatan saluran darah atau arteriosklerosis. Kekacang kedua yang perlu diberi perhatian ialah badam almond. Jika Anda pernah mengalami batu karang atau bacaan buah pinggang, Anda tidak stabil, Anda tidak boleh makan badam sama sekali. Badam mengandungi kandungan oksalat, oksalate yang jauh lebih tinggi berbanding ke kacang lain. Bagi badam panggang terdapat lebih 400 mg oksalat dalam setiap 100 gram, yaitu 2 kali ganda lebih tinggi daripada kacang gajus tadi. Oksalat ini, apabila bertemu dengan kalsium dalam air kencing kita, akan membentuk batu karang yang sangat keras dan tajam. Batu-batu tajam ini akan melukai tisu buah pinggang dan menyebabkan kerusakan fisikal semasa ia melaluinya. Ia ibarat penapis air yang dipenuhi serpihan kaca tajam sehingga mengoyakkan penapis itu sendiri. Apabila saya menerangkan perkara ini kepada Encik Rahim, beliau terkejut dan berkata, "Dokter, saya tak sangka badam lemak manis yang saya kunyah setiap hari kerana sangkakan ia baik untuk badan, rupa-rupanya adalah duri yang menusuk buah pinggang saya." Kekacang ketiga dan terakhir yang perlu dielakkan ialah pistachio dan kacang tanah. Pistachio pada asasnya mempunyai kandungan kalium yang sangat tinggi dan produk yang dijual di pasaran selalunya diperap dengan garam untuk rasa yang sedap. Bagi buah pinggang, kalium adalah racun, tetapi natrium garam adalah musuh terbesarnya. Kacang tanah juga, walaupun sejenis legum, mempunyai kalium yang agak tinggi, terutamanya mentega. Kacang yang sering dimakan, ia penuh dengan gula dan garam, memberikan serangan berganda kepada buah pinggang. Jika Anda rasa maklumat ini penting untuk kenalan Anda, sila kongsikan video ini kepada rakan atau ahli keluarga sekarang. Satu butang kongsi daripada Anda boleh menyelamatkan buah pinggang seseorang yang berharga. Baiklah, dalam bahagian seterusnya, saya akan kongsikan 3 jenis kekacang ajaib yang boleh menyelamatkan buah pinggang yang sedang merosot. Sila tekan butang langgan, subscribe, dan butang loseng notifikasi saluran kesihatan warga emas. Jadi, adakah orang yang mempunyai masalah buah pinggang tidak boleh makan kekacang langsung? Bukan begitu. 3 jenis kekacang yang akan saya sebutkan sekarang sebenarnya adalah penyelamat bagi buah pinggang Anda. Ini adalah hasil pengesahan saya selama lebih 30 tahun merawat pesakit buah pinggang. Jika Anda makan 3 jenis ini dengan betul, bacaan kreatinin Anda pasti boleh bertambah baik. Pertama ialah macadamia. Jika Anda pesakit buah pinggang, tukar semua snack Anda kepada macadamia hari ini juga. Macadamia digelar raja segala kekacang, tetapi bagi pesakit buah pinggang, ia adalah talian hayat. Kenapa? Kandungan kalium dan fosforus dalam macadamia jauh lebih rendah berbanding kekacang lain. Jika dibandingkan dengan gajus atau badam, ia hanya separuh daripadanya. Bermakna ia tidak membebankan buah pinggang. Itu sahaja sudah cukup bagus, tetapi macadamia mempunyai bahan yang lebih menakutkan dalam arti kata positif, yaitu sejenis minyak istimewa bernama asid palmitoleic. Jika nama ini susah disebut, anggap sahaja ia sebagai bomba khas untuk buah pinggang. Dalam proses kerosakan buah pinggang, keradangan mikro berlaku secara berterusan di dalam buah pinggang. Bahan keradangan ini memusnahkan tisu buah pinggang sedikit demi sedikit, tetapi minyak istimewa dalam macadamia ini bertindak sebagai bomba yang memadamkan api keradangan di buah pinggang. Tambahan pula, macadamia membantu mengawal gula dalam darah. Jika pesakit buah pinggang yang ada diabetes memakan macadamia, ia membantu insulin bekerja dengan baik dan menghalang kerusakan lanjut pada buah pinggang. Cukup sekedar makan 10 hingga 15 biji sehari. Kedua ialah walnut. 6 biji walnut sehari boleh mengukuhkan saluran darah yang menuju ke buah pinggang. Walnut mengandungi kandungan minyak tumbuhan pelindung saluran darah yang paling tinggi antara semua kekacang. Dalam istilah perubatan ia dipanggil ola, tetapi warga emas boleh mengingatnya sebagai pembersih saluran darah semula jadi. Buah pinggang sebenarnya adalah gumpalan saluran darah yang besar.
Saluran darah yang sangat halus berserabut seperti sarang labah-labah untuk menapis darah, dan saluran-saluran ini mesti bersih supaya buah pinggang berfungsi dengan baik. Komponen pembersih semula jadi dalam walnut menguatkan dinding saluran darah mikro buah pinggang dan mengurangkan keradangan untuk melangkarkan peredaran darah. Buah pinggang dan jantung adalah seperti adik-beradik. Walnut adalah obat terbaik yang melindungi kedua-dua organ ini serentak. 6 hingga 7 biji walnut sehari sudah memadai. Jika makan lebih, kalorinya tinggi, jadi ambil sekadar itu sahaja. Ketiga ialah biji rami, flaxseed. Tetapi, apabila makan biji rami, Anda mesti meminumnya bersama air. 1 sudu besar biji rami dengan 1 kawan air. Ini adalah nisbah emasnya. Kenapa air penting? Karena biji rami ibarat magnet yang menangkap sisa buangan dalam badan kita. Biji rami sangat kaya dengan serat, dan komponen ini berubah menjadi seperti gel apabila bertemu air di dalam usus. Kemudian, ia menangkap sisa dan toksin yang tidak sempat ditapis oleh buah pinggang dan membuangnya keluar bersama najis. Ia ibarat biji rami membantu melakukan kerja pembersihan yang membebankan buah pinggang. Maksudnya, memakan biji rami adalah seperti menghantar pembantu yang kuat kepada buah pinggang Anda yang keletihan. Namun, hadkan kepada 1 sudu besar sehari dan mesti dimakan bersama air untuk melihat kesannya. Di sini, saya ingin perbetulkan satu salah faham tentang buah berangan. Ramai yang menyangka buah berangan tidak bagus untuk buah pinggang, tetapi ini salah faham. Buah berangan mempunyai kandungan yang membentuk batu karang yang sangat sedikit. Jadi ia agak selamat untuk pesakit batu karang. Kuma, buah berangan tinggi kanji. Jadi hanya mereka yang ada kencing manis perlu berhati-hati sedikit. Jika tiada kencing manis, makan buah berangan tidak mengapa. Terakhir sekali, saya ingin sebutkan pembunuh tersembunyi yang lebih menakutkan daripada kekacang, yaitu obat tahan sakit painkillers yang Anda makan tanpa berpikir panjang. Obat yang Anda beli di farmasi kerana sakit pinggang atau lutut. Obat-obat ini menyekat aliran darah ke buah pinggang. Ia adalah punca utama yang menaikkan bacaan kreatinin dalam sekelip mata. Mengelakkan obat-obatan keras ini adalah lebih penting daripada memilih kekacang. Jika sakit sangat dan perlu makan obat, pastikan berbincang dengan dokter. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, Anda sudah dapat jawabannya bukan? Buang kacang gajus dan badam, tukar kepada macadamia, walnut, dan biji rami. Jika video ini membantu, sila tekan butang langgan dan lonceng notifikasi sekarang. Saya, Dr. Mohad Rizal, akan terus membawakan maklumat yang lebih mudah dan tepat demi kesihatan buah pinggang Anda. Sekarang, saya akan beritahu cara pelaksanaannya secara khusus. Encik Rahim bertanya kepada saya, Doktor, teorinya saya dah faham, tapi bila dan bagaimana sebenarnya saya patut makan dalam jadual seharian supaya buah pinggang paling suka? Ya, betul. Ubat yang paling bagus pun tidak berguna jika tidak tahu cara makannya. Begitu juga ada jadwal waktu emas untuk memulihkan penapis badan kita. Ikutilah rutin 24 jam memulihkan buah pinggang ini setiap hari. Sebaik sahaja bangun tidur, minumlah segelas air suam perlahan-lahan. Buah pinggang telah bekerja keras menapis sisa sepanjang malam, dan segelas air ini menjadi air pancingan yang berharga untuk membasuh sisa tersebut. Selepas itu, terus makan sik biji walnut. Lemak baik dalam walnut mempunyai kadar penyerapan tertinggi semasa perut kosong. Ia ibarat melincirkan mesin awal pagi supaya ia berjalan lancar. Tengah hari, sejurus selepas makan tengah hari, ambil 1 sudu besar biji rami. Anda boleh jadikan serbuk dan tabur atas nasi atau campur dalam sayur. Di sini ada satu peraturan besi yang sangat penting. Biji rami mesti dimakan bersama 2 kawan air, saiz kawan kertas yang cukup. Serat biji rami apabila bertemu air akan bertukar menjadi gel likat dalam usus dan menangkap toksin badan untuk dibawa keluar. Jika makan biji rami tanpa air, ia boleh mengeras dalam perut dan menyebabkan sembelit, jadi tolong ingat perkara ini. Sekitar jam 3 atau 4 petang apabila mulut terasa sunyi, makanlah 1 biji macadamia sebagai snack. Ini adalah waktu gula dalam darah menurun dan tenaga berkurang. Macadamia menjadi snack berkhasiat terbaik yang memberi tenaga tanpa membebankan buah pinggang.
Namun walau sebagus manapun, pastikan jumlah pengambilan tidak melebihi 1 gram sehari. Bagi mereka yang buah pinggangnya tidak elok, obesiti akibat kalori berlebihan akan menjadi beban lain. Semasa makan malam, lebih baik makan sayur-sayuran segar berbanding daging merah. Terutamanya sayur yang kaya vitamin seperti cili benggala atau brokoli bertindak sebagai pemangkin yang membantu komponen, baik daripada kekacang bekerja dengan berkesan di seluruh badan. Sekarang, saya akan menjawab 3 soalan lazim yang sering ditanya di ruangan komen atau di bilik rawatan dengan jelas. Soalan 1. Dokter, bacaan kreatinin saya 1.1, adakah ini normal? Ramai yang bertanya begini. Tetapi ada perangkap di sini. Bacaan kreatinin ditentukan oleh jumlah otot badan kita. Warga emas atau wanita yang kurang otot mungkin kelihatan mempunyai bacaan rendah normal walaupun buah pinggang sedang merosot. Jadi, jika Anda berusia lebih 70 tahun, saya syorkan Anda buat ujian tambahan dipanggil Cystatin C. Ini adalah penunjuk sangat tepat yang memberitahu umur sebenar buah pinggang Anda tanpa dipengaruhi oleh jumlah otot. Soalan 2. Langkah berjaga-jaga sehari sebelum pemeriksaan. Sehari sebelum periksa buah pinggang, elakkan makan daging merah seperti daging lembu atau kambing. Protein dalam daging apabila diurai boleh menaikkan bacaan secara sementara. Juga, elakkan mengangkat barang berat atau bersenam dengan intensiti tinggi secara tiba-tiba. Jika otot digunakan secara berlebihan, bacaan kreatinin boleh melonjak naik dan menyukarkan diagnosis yang tepat. Soalan 3. Bacaan saya sudah tinggi, lebih 108. Adakah sudah terlambat untuk bermula? Sama sekali tidak terlambat. Memang dikatakan buah pinggang sukar pulih jika sudah rosak, tetapi jika kita membuang tabiat buruk dan memasukkan makanan yang baik, baki fungsi buah pinggang akan bekerja dengan jauh lebih efisien. Jangan buang harapan bahwa hanya dengan memperlahankan kerosakan dan mengekalkan keadaan semasa, Anda boleh menjauhkan diri daripada risiko dialisis. Apabila menceritakan perubahan encik rahim, hati saya berasa bangga. 3 bulan selepas beliau berhenti makan gajus dan badam serta menukarnya kepada walnut dan biji rami seperti yang dinasihatkan, bengkaknya hilang sepenuhnya. Paling penting, beliau sangat gembira kerana badannya yang berat menjadi ringan dan mukanya tidak bengkak setiap pagi. Anda juga cuba amalkan rutin yang saya sediakan ini selama seminggu sahaja, badan Anda akan bertindak balas dahulu. Sesiapa yang ingin mempraktikkan rutin ini sekarang, sila tinggalkan komen dengan 2 perkataan. Saya buat. Dan alangkah baiknya jika Anda boleh berikan kata-kata semangat pada komen orang lain di ruangan komen. Saya berharap ini menjadi ruang di mana warga emas saling memberi semangat dan menjadi sihat bersama. Tindakan kecil Anda akan mencipta perubahan kesehatan yang ajaib. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan rumuskan perjalanan panjang kita hari ini dalam 3 baris, supaya mudah diingat. Jika bacaan buah pinggang Anda tidak stabil, berhenti makan gajus, badam, dan pistachio yang tinggi kalium dan fosforus serta-merta, dan tukar kepada macadamia, walnut, dan biji rami. Apabila membuat pemeriksaan buah pinggang, minta ujian Cystatin C selain kreatinin untuk mengetahui umur sebenar buah pinggang Anda dengan tepat. Minum air 2 liter sehari secara sedikit-sedikit dan kerap untuk membersihkan penapis, buah pinggang, dan pengambilan ubat tahan sakit mestilah dibincangkan dengan dokter dengan teliti. Pasti ramai yang ingin tahu keadaan encik rahim yang berusia 77 tahun itu selepas bulan. Encik rahim menjadikan prinsip-prinsip mudah tetapi berkesan yang saya ajarkan ini sebagai keutamaan hidupnya tanpa gagal walau sehari. Setiap pagi beliau membuka pintu buah pinggang dengan air swam dan memakan walnut, macadamia, dan biji rami pada waktu yang ditetapkan. Beliau juga berani meninggalkan makanan masin kegemarannya dan ubat tahan sakit yang kuat. 6 bulan kemudian, apabila beliau membuka pintu klinik dan masuk, penampilan encik rahim benar-benar berbeza berbanding kali pertama saya melihatnya. Bengkak di wajahnya hilang entah kemana dan matanya bersinar penuh tenaga. Keputusan pemeriksaannya lebih mengejutkan. Bacaan kreatinin yang pernah naik sehingga 1.5 telah turun mendadak ke 1.5 dan berada dalam julat normal. Angka yang menunjukkan kemampuan buah pinggang menapis darah juga jauh lebih mudah dan kukuh berbanding bulan lalu. Encik rahim memegang tangan saya erat-erat dan berkata, "Terima kasih doktor. Berkat doktor, saya tak perlu lagi terjaga malam kerana kaki bengkak dan pagi-pagi badan rasa ringan macam nak terbang.
Paling penting, beliau berkata dunia kembali kelihatan indah karena kini beliau boleh berjalan-jalan sepuas hati dan melancong bersama cucu-cucu tersayang. Melihat senyuman lebarnya itu, saya sebagai dokter berasa sangat puas dan bahagia. Tuan-tuan dan puan-puan, buah pinggang adalah benteng terakhir badan dan penapis nyawa kita. Tetapi bergantung kepada bagaimana kita melayan buah pinggang, ia pasti akan memberikan jawaban yang jujur. Ilmu yang saya sampaikan hari ini tidak boleh sekadar menjadi pengetahuan semata-mata. Menonton video ini dan terus ke dapur untuk memeriksa almari makanan Anda, sekarang itulah langkah pertama menyelamatkan buah pinggang Anda. Tindakan kecil membuang kekacang yang merosakkan badan dan menggantikannya dengan kekacang yang memulihkan badan. Akan memimpin hari tua Anda bukan ke ward hospital yang sejuk, tetapi ke pangkuan keluarga yang hangat. Walaupun zaman hidup sehingga 100 tahun sudah biasa disebut, umur 100 tahun tanpa kesehatan bukanlah satu rahmat. Kebijaksanaan menjaga dan mengurus buah pinggang sendiri adalah pelaburan terbaik yang akan menjadikan separuh masa kedua kehidupan Anda paling bersinar. Saya sangat berharap kisah hari ini menjadi benih perubahan sihat dalam hidup Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Jika Anda benar-benar tersentuh dengan apa yang dipelajari hari ini, sila kongsikan video ini kepada kenalan rapat Anda sekarang. Satu klik kongsi daripada Anda mungkin menjadi talian hayat yang menyelamatkan seseorang daripada penderitaan pemindahan buah pinggang atau dialisis. Saya akan terus bersama Anda dan kembali lagi dengan maklumat perubatan yang lebih tepat dan mesra. Terima kasih kerana sudi mendengar dengan teliti sehingga akhir. Saya menyokong sepenuhnya agar Anda semua memiliki buah pinggang yang sehat dan hari-hari yang cergas. Sentiasalah sihat dan berbahagialah. Jika video ini sangat membantu Anda, mohon tekan butang langan, subscribe, suka like, dan tetapan notifikasi. Perhatian ikhlas Anda adalah pendorong terbesar untuk saya mengkaji maklumat yang lebih baik dan menyampaikannya kepada Anda. Sehingga kini saya Dr. Mohad Rizal, Doktor Kesehatan Anda dari Saluran Kesehatan Warga EMAS. Terima kasih.